Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Asy-Syakirin pada pagi ini? Sihat semuanya? Siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Kita ada siapa? Kak Rohaya. Ya, kita ada Kak Zah. Tadi saya macam nampak Azfar masuk. Ya, Kak Sumi. Okey, boleh nama Sumi Comel. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi ada tak siapa yang lain di sini? Kita ada Kak Zah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Dah semua jawab salam saya. Ya, terima kasih di atas jawapan salamnya. Azfar ada. Betul lah. Ingatkan tak ada tadi. Ingatkan dah masuk keluar balik Asfar. Okay. Alhamdulillah Asfar je stay ya untuk kuliah kita pada pagi ini. Baik, jadi kita Alhamdulillah muslimah untuk pertemuan kita yang kedua pada bulan ini. Kita akan menyambung ya perbincangan hadis kita yang ke-35. Jangan lupa kitab kita okay. Kitab yang ini betul tak? Betul lah. Okay. Kitab yang ini okay, muslimah. Jadi siapa yang ada kitabnya sila dibuka dan boleh dirujuk lah. Dan kita sudah sampai pada perbincangan hadis kita yang ke-35. Okey. Jadi pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita pada minggu yang kedua kemarin. Siapa masih ingat lagi kita bincang tentang apa? Boleh saya baca komen-komen daripada jemaah kita yang tegar mengikuti kuliah kita walaupun 2 kali sebulan ini. Kak Aisyah ada, Alhamdulillah di situ. Baik, pada minggu yang kedua kemarin kita bincang tentang apa? Ada tak muslimah kita yang ingat kita bincang tentang apa? Mungkin boleh ditulis di ruangan komen untuk saya lihat perbincangan pada minggu lepas pada Kak Ruhaya kata apa tu? Cemburu dan iri hati. Okey, cemburu dan iri hati. Saya nak okey, iri hati tu okey juga dah. Boleh juga diterima pakai. Boleh saya terima. Ada jawapan yang lain? Mungkin kita boleh lihat jika ada. Definisi dengki. Okey, betul. Kita bincangkan tentang definisi dengki. Dengki dan iri hati Ustazah. Oh, Ustazah tak dengki dan iri hati Kak Zah. Kak Zah, penggunaan ayat tu berhati-hati ya. Dengki dan iri hati Ustazah, letakkan koma di situ. Ya, jangan disandarkan dengki dan iri hati tu pada diri saya. Nanti kan saya pula yang dengki dan iri hati. Okey, ada tak jawapan yang lain? Okay, daripada Azfar ke? Kak Azfar kata sama je Zazah jawapan kita. Dah Kak Rohaya dengan Kak Zah jawab definisi dengki dan iri hati. Tapi saya tak nafikan lah. Betul itu jawapannya. Ya, dengki dan iri hati yang telah kita bincangkan di minggu yang kedua untuk kuliah kita di Masjid Asy-Syakirin. Dan pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan ya tentang dengki dan iri hati itu. Sebab begini, kalau saya nak hashtag throwback, tak adalah. Kalau kita nak apa ni, ingatkan kembali kepada jemaah bahawa pada minggu yang kedua kemarin kita bincangkan bahawa dengki ni telah diberikan definisinya, kefahamannya kepada beberapa kategori. Dan apa yang dah kita bincangkan itu adalah pada kategori yang pertama. Ya, jadi pada hari ini insya-Allah lah ya Ustazah nak habiskan perbincangan kategori-kategori dengki supaya lengkaplah perbincangannya berkenaan dengan hal itu. Baik, jadi pada pagi ini kita akan masuk pada kategori yang kedua. Mungkin ada kalangan kita yang mencari di mana
duduk ataupun di mana letaknya hadis kita ya pada pagi ini. Baik, pada pagi ini perbincangan hadisnya berada di halaman 317, iaitu kalau nak lebih spesifiknya lagi, hadis kita bertajuk adab-adab sosial, ya, yang mana hadis ini berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu, hinggalah ke akhir hadisnya. Dan kita masih lagi bincangkan tentang perkataan yang pertama ya, iaitu yang Nabi perintahkan kepada kita apa? La tahasadu. Janganlah kalian saling berdengki. Okey, jika nak dirujuk pada maksud hadisnya ialah ini. Sama sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita ya Muslimah. Jadi kita akan masuk pada perbincangan yang berikutnya, iaitu perbincangan pada hasad pada kategori yang kedua. Kerana kalau kita bincangkan, kalau lupa ya, kita bincangkan pada sesi yang pertama pada bulan ini, kita bincangkan tentang kategori yang pertama, iaitu mereka yang dengki. Berada pada kategori yang pertama, bagaimana keadaan mereka? Iaitu berusaha nikmat yang ada pada orang lain, iaitu yang dia dengki tadi kan, dengan berbuat zalim. Ya, dari sudut perkataan atau perbuatan. Bukan itu sahaja, bahkan orang yang dengki pada kategori yang pertama ialah mereka berusaha supaya nikmat itu berpindah pada dirinya. Namun kita dapati mereka yang berada pada kategori yang pertama ini tidak semestinya nak memindahkan nikmat itu pada dirinya, kerana ada juga yang berusaha menghilangkan tanpa berusaha nikmat itu berpindah menjadi miliknya. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya sebagai paling buruk dan keji. Kerana apa? Kerana ia adalah perbuatan iblis. Dan kita dah bincangkan tentang hal itu secara panjang lebar di sesi kita yang pertama untuk bulan ini. Dan mungkin jika sekiranya ada di kalangan muslimah kita yang terlepas ikuti perbincangan itu, saya harap dapat rujuk semula pada perbincangan tersebut yang telah dimuat naiklah oleh pihak masjid ya di FB, dan tak salah saya YouTube ada ke tidak? Kalau YouTube saya lah, saya tak tahu kalau masjid ada YouTube ya, tapi yang penting FB masjid tetap ada perbincangan tersebut, boleh dicari dan dirujuk. Okey, jika sekiranya terlepas. Sebab Saza pada pagi ini tidak akan masuklah pada perbincangan kategori pertama dengan panjang lebar sebab kita dah bincangkan ya. Baik, dan pada pagi ini kita akan masuk pada kategori yang kedua. Apakah kategori yang kedua? Kategori kita yang kedua ini ya, perbincangannya Muslimah berada di halaman 319. Mungkin ada di kalangan jemaah kita yang ikuti boleh letakkan halaman itu di ruangan komen. Mungkin nanti ada teman-teman kita yang masuk kemudian mereka boleh rujuk di ruangan komen tentang apa yang nak kita bincangkan ataupun di mana ya halaman yang kita nak mulakan perbincangan. Iaitu kita akan mulakan perbincangan pada pagi ini di halaman 319 untuk dengki di kategori yang kedua. Ya, dengki kategori yang kedua bagaimana Muslimah? Kita lihat di sini. Dalam kitab kita dijelaskan begini. Halaman 319 di perenggan yang keempat terakhir. Okay, kira daripada bawah. Okay. Di perenggan yang keempat terakhir, iaitu di antara manusia juga ada yang apabila dengki kepada orang lain, dia tidak bertindak melakukan apa yang menjadi tuntutan dengkinya dan juga tidak bertindak zalim kepada orang yang didengkinya, baik dengan ucapan maupun tindakan. Ini beza dengan kategori yang pertama tadi. Jika kategori yang pertama kita dapati dia akan berusaha untuk hilangkan nikmat orang yang dia dengki, yang dia khianat itu. Kan, yang dia iri hatikan sangat tu, dia akan berusaha untuk hilangkan nikmatnya. Tetapi untuk kategori yang kedua ini, dia tak buat sedemikian. Kalau yang kategori pertama, dia akan usaha
Tidak kira daripada sudut ucapan ataupun tindakannya kan, untuk hilangkan nikmat orang itu. Tapi kategori yang kedua tidak. Dia tidak sedemikian. Yang mana dia cuma ada rasa dengki itu saja dalam diri dia. Jadi di sini ya muslimah kita lihat. Kategori yang kedua iaitu dengki pada orang lain. Ni dengan kata lain begini ya, nak mudah faham. Ini ayat Ustazah. Dengki pada orang lain tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh dengkinya. Contoh, ya, kita dengki kawan kita naik pangkat. Tapi adakah kita berusaha untuk menghilangkan nikmat naik pangkat kawan kita tu tadi? Dengan memfitnah, dengan menzalimi, dengan kita mengadu domba ataupun dengan kita buat perkara-perkara yang menyebabkan dia hilang nikmat naik pangkatnya. Sebab tu tadi dia kata dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh dengkinya. Sedangkan dia rasa dia ni kalau pangkat dia tak ada, aku happy lah. Mungkin dia rasa begitu dalam hati dia. Ya, terhadap teman dia yang dia dengki tu. Namun dia tak buat. Dia tak buat sebagaimana yang kategori pertama. Ya, sebab tu yang kategori pertama tu kita letak di tempat yang pertama lah sebab tu paling dahsyat. Tapi yang kedua ini, kita dapati dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh dengkinya. Mungkin ni ramai orang begini ya, saya rasa. Yang kita dengki dalam hati ni macam tu kan. Tidak bertindak zalim sama ada dari sudut ucapan atau tindakan. Maknanya dia tak buat apa-apa. Okay, dia tak buat apa-apa. Dia just dengki tu dalam hati, benci, tak suka, menyampah. Namun di sini kita dapati, kalau kita rujuk pada pendapat Al-Hasan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita, disebutkan bahawa diriwayatkan dari Al-Hasan rahimahullah, bahawa beliau berpendapat bahawa orang seperti itu tidak berdosa dengan iri semacam itu. Ya, bagi pendapat Al-Hasan lah, tapi nanti Ustazah nak explain ya dengan lebih lanjut tentang dengki yang pada kategori yang kedua ini. Kenapa walaupun menurut kepada pendapat Al-Hasan ia tidak berdosa, tetapi kita masih lagi tidak digalakkan untuk berada pada kategori yang kedua. Dan dalam kitab kita ya menyenaraikan dua jenis untuk mereka yang berada pada kategori yang kedua. Okey, jangan confuse ya muslimah. Kategori yang kedua kita ada dua lagi jenis. Okey, dua lagi sifat, dua lagi jenis, dua lagi keadaan untuk kita fahami bagaimanakah ia. Jadi kalau kita rujuk juga dalam kitab kita ya, pada perenggan yang terakhir di situ kita ada pertama, kita ada kedua. Apakah yang pertama? Yang pertama disebutkan begini, iaitu orang yang berada pada kategori yang kedua ini. Apa katanya? Dia tidak boleh menghilangkan rasa dengki dari dirinya sehingga dia menjadi yang terkalahkan atas hal itu. Maka dia tidaklah berdosa kerananya. Mungkin inilah yang disebut oleh Al-Hasan rahimahullah itu tadi, yang mana dia kata tidak berdosa. Namun yang kedua, ya, orang yang menanam rasa dengki dalam dirinya secara sukarela. Ada pula orang menanam dengki secara sukarela. Volunteer. Siapa nak volunteer ada rasa dengki? Itu macam gitu pula ya. Baik, lalu mengulanginya dan menampakkannya pada dirinya sambil menghibur dirinya dengan berharap hilangnya suatu nikmat dari saudaranya. Okey, jadi kalau kita nak faham je begini. Kategori yang kedua ada dua jenis. Pertama, kita lihat. Tidak boleh menghilangkan rasa dengki dari diri sehingga dia menjadi terkalahkan atas hal itu. Maknanya, begini muslimah. Kadang-kadang kita nampak orang lain dia ada nikmat. Dia secara automatik, betul tak? Dalam hati kita ni, tak sukanya benci. Jealousnya. Nampak orang tu, jealous lah dia macam tu. Dia secara automatik di dalam diri kita. Lepas tu dia hilang, sudah begitu. Betul tak? Kadang-kadang ada begitu keadaannya. Terus dia hilang. Sebab tu tadi dia kata, rasa dengki itu dia menjadi terkalahkan atas hal itu. Maknanya dia hilang begitu saja. Dia tak sampai bawa sakit hati, tak boleh tidur malam, geram, tak suka dan sebagainya. Sampai kita tak 24 hours fikir kan,
kenapa dia gitu, kenapa dia gini. Dia cuma waktu itu saja. Kemudian lepas tu sudah dah hilang. Mungkin di sinilah yang disebutkan oleh Al-Hasan rahimahullah itu tadi, dalam hal yang sedemikian ia tidak berdosa. Tapi ada kategori yang kedua untuk jenis yang kedua. Apa jenis yang kedua? Beza ya dengan jenis yang pertama tadi. Yang mana tadi kan kita kata dia menanam rasa dengki secara sukarela. Maksudnya dah memang dah benda tu automatik ada dalam diri kita. Ya, tapi dia ulangi. Nampak tak beza dengan yang pertama tu, jenis yang pertama. Jenis yang pertama hilang-hilang macam tu sahaja. Okey, dah dengki-dengki lah, dah tak suka sudah. Tapi ia hilang macam tu sahaja. Ya, kemudian, beza dengan yang kedua, bila dengki tu secara automatik ada dalam diri kita. Kemudian, kita pula ulangi. Maknanya ini yang saya kata tadi. Dia fikir lagi kan macam mana dia menampakkan rasa tak suka, kemudian dia suka hilang nikmat dari saudaranya sedangkan bukan dia yang buat. Ya? Boleh tak? Untuk kategori yang kedua, untuk jenis yang kedua ni. Boleh faham tak? Sekarang ni, contoh saya bagi. Kita nampak, ataupun kita ni dalam meeting room lah. Kemudian, ada announcement lah daripada pihak pengarah ke apa. Oh, Sakinah kita naikkan pangkat. Member kat sebelah ni dia tunjuk muka dia tak suka. Muka saya. Ish. Alamak, dia ni lagi. Muka nampak dia menampakkan yang dia tak suka. Ya? Dan dia bawa benda tu yang dia tak suka tu, dia bawa sampailah bila-bila benda tu tak suka kan. Tengok muka, paling muka dan sebagainya. Sebab apa dia dengki? Dia iri hati. Tapi orang ini, dia tak buat sesuatu untuk menjatuhkan temannya tu tadi. Adakah dia buat fitnah supaya Sakinah tu hilang nikmat naik pangkat tu tadi kan? Tak, dia tak buat apa-apa. Dia cuma menampakkan rasa dia tak suka. Adakah dia ucapkan perkataan-perkataan yang boleh menjatuhkan maruah si Sakinah tu? Tak, dia tak buat apa-apa. Dia just menampakkan yang dia tak suka. Tapi, orang yang kategori kedua, jenis yang kedua ini, jika nikmat itu hilang daripada si Sakinah tu kan, dia akan hilang. Bagus, itu yang aku hendak. Ini kategori yang kedua, jenis yang kedua. Okey? Walaupun kita kata orang yang begini dia jauh dari kemungkinan tidak melakukan aniaya. Maknanya dia tak mungkinlah nak buat aniaya pada orang yang dia dengki tu tadi kan, pada si Sakinah yang dia dengki tu. Tapi jenis yang kedua ini adalah perkara yang dosa. Tak boleh kerana kita menghiburkan hati kita. Ya, bila kita lihat kawan kita hilang nikmatnya. Kan tiba-tiba dia accident ke apa, kemudian diberhentikan kerja, kita bagus lah dia. Habis kerja dia, habis status dia, habis jawatan dia kan. Itu yang aku nak daripada dulu. Maknanya dia menghiburkan hati dia dengan apa yang hilang daripada temannya itu tadi. Tapi adakah dia yang buat supaya nikmat itu hilang? Bukan dia yang buat. Mungkin orang lain lah, orang lain yang dengki yang buat. Tapi dia just macam jadi penonton dan dia menghiburkan diri dia di atas apa yang berlaku. Jadi ini kategori yang kedua. Dengki tu tak dengki tapi dia tak buat apa-apa. Ya, dia cuma dalam hati dia sahaja. Menampakkan tak suka dan sebagainya. Namun nak buat benda-benda yang menzalimi tidak. Bukan dia begitu. Okey, jadi di sini saya nak kata ginilah ya Muslimah, walaupun tadi ya kita berada pada jenis yang pertama, seharusnya tidak begitu. Ya, bila kita dalam keadaan bersaudara, berteman, kawan, satu tempat kerja ataupun kita masih lagi dalam pengajian, mungkin ada di kalangan kita yang belajar di universiti, kita ada perkara-perkara yang berlaku di sekitar kita. Mungkin kita sesama ibu, maksudnya ibu ni ialah parents kan, kita dengan teman kita kawan, kadang-kadang ibu dan ibu ni mereka compete. Tahu tak compete? Maksudnya mereka ni berlawan-lawan anak siapa yang paling pandai, anak siapa paling bagus. Ini pun masalah juga. Ya, so
mungkin tiba-tiba kita tak berapa sukalah anak orang tu dia lebih hebat daripada kita, yang menyebabkan kita rasa dengki dan sebagainya. Mudah-mudahan anak dia tu bodoh. Mungkin kita kata macam gitulah kan. Minta maaf ya kalau kasar ayat saya. Mungkin ada antara kita begitu. Saya nak bagi contoh supaya faham. Ya, Sazani Sakina cakap bodoh pula. Tak, kadang-kadang ada orang begitu, Muslimah. Ya, mereka tak puas hati dan sebagainya. Mereka mudah-mudahanlah satu hari anak kau tu bodoh macam tu. Tapi dalam hati, adakah dia zahirkan? Tidak. Itu jenis yang pertama untuk kategori yang kedua. Namun bagi saya, itu adalah perkara yang tak seharusnya. Walaupun tadi kan Al-Hasan kata dia tak dosa. Namun tak. Sebab apa? Orang yang berada pada kategori yang kedua, jenis yang pertama, kemungkinan dia boleh masuk pada kategori yang pada jenis yang kedua. Itu bahayanya. Ya, mula-mula memang just waktu itu saja, tapi lama-lama dah tak suka sebab syaitan ni, Muslimah, dia akan cocok kita, dia akan buat kita masuk kepada perkara-perkara yang lebih dahsyat. Sebab itu kita nak kata gini, prevention is better than cure. Okay, cakap orang putih kita pagi ni. So kita nak prevent benda tu, kita nak halang supaya kita ni tak masuk pada perkara-perkara yang lebih dahsyat. Jadi terbaik ialah walaupun kita kata jenis yang pertama itu tak dosa pun Ustazah, saya cuma dengki-dengki gitu je. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Kerana ia boleh bawa kita masuk kepada jenis yang kedua. Yang mana kita menghiburkan diri kita jika ada sesuatu perkara yang berlaku terhadap orang lain yang kita dengkikan itu. Yang mungkin kita setiap malam kita kata mudah-mudahanlah tak lama lagi lah tu kita kan tak lama lagi lah tu tak lama lagi lah tu kita kan kita dengki bahagia ya tak lama lah tu bahagia kita rasa, tapi adakah kita buat sesuatu untuk menghilangkan kebahagiaan dia? Tidak. Cuma kita letakkan ia dalam hati lalu kita menghiburkan kalau sesuatu yang tak baik berlaku kepada orang yang kita dengki. Jadi ini jenis yang kedua, jenis yang kategori yang kedua, dia beza dengan kategori yang pertama. Kalau kategori yang pertama kita memang all out lah, kita kata all out aku nak habiskan orang tu. Tapi kalau kategori yang kedua tidak. Dia just duduk one corner perhatikan saja sambil menghiburkan hati dia. Kalau ada benda-benda yang tak baik berlaku kepada orang yang dia dengki. Okay, saya harap benda ini faham ya Muslimah, antara perbezaan pertama dan kedua. Baik, seterusnya kita lihat kepada kategori kita yang ketiga. Apakah kategori yang ketiga? Baik, kita baca terlebih dahulu dalam kitab kita di sini. Ya, apa kata dia? Sebentar ya, bagi saya minum air. Baik, untuk kategori kita yang ketiga di halaman 320, di halaman 320 di situ disebutkan begini kepada kita. Ada jenis lain dari manusia yang apabila dia iri, dia tidak berharap hilangnya nikmat dari orang yang didengki. Ini beza daripada yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga ini memang dia dengki. Dia iri. Tapi dia tak ada rasa supaya nikmat itu hilang daripada orang yang dia iri hatikan itu tadi. Bagaimana keadaannya? Tetapi justru dia berusaha meraih seperti keutamaan-keutamaannya sambil berharap agar dia menjadi yang sepertinya. Tapi orang ini, dia dengki tadi kan, dia tak ada rasa nak supaya nikmat orang itu tadi hilang. Namun di sini dia sendiri yang berusaha supaya diri dia dapat menjadi sebagaimana orang yang dia dengki itu tadi. Ya, ini dengki yang baik lah ya, kita kategorikan ia sebagai dengki yang baik. Maka jika keutamaan-keutamaan itu adalah bersifat duniawi, tetapi di sini ada pula penjelasannya. Apa benda yang kita dengkikan itu untuk kategori yang ketiga ini. Ya, Imam Ibn Rajab Al-Hambali jelaskan kepada kita jika keutamaan-keutamaan itu adalah bersifat duniawi, maka tidak ada kebaikan padanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-79. Ya, jika kita lihat di sini, jika ia kaitan dunia, tiada manfaat baginya. Kan? Mungkin kita nampak orang itu cantiklah dia ya. Kita kan suka orang perempuan ni suka cantik kan. Cantiklah dia,
Tapi kita tak kata kita nak hilangkan kecantikan dia. Dek ni satu hari kalau hidung dia penyek memang bagus lah. Ini doa, ini benda ni orang dengki ya. Ini orang dengki. Dek ni kan macam lah dia cantik sangat. Padahal dia memang cantik. Tapi kita dengki kan. Dek ni macam lah cantik sangat. Satu hari hidung dia penyek padan muka dia. Ini orang dengki begitu keadaannya muslimah. Dan ia berkaitan dengan dunia. Ya, kecantikan ni ia berkaitan dengan dunia. Namun kita lihat begini. Jika kita tak doa begitu, ataupun kita tak mengharapkan hilangnya nikmat orang itu tadi sebagaimana yang kita harapkan supaya hidung dia penyek dan sebagainya, kan? Tetapi kita di sini nak jadi sebagaimana dia untuk cantik sebagaimana dia. Lalu kita berusaha lah 24 jam jaga kulit kita, kan? Guna cleanser itu, cleanser ini, moisturizer, macam-macam lah kita guna. Untuk muka kita ni kan, pakai itu, pakai ini, pakai masker dan sebagainya, nak jadi cantik macam dia. Tapi adakah kita berusaha untuk hilangkan kecantikan dia? Tidak. Namun ia menjadi motivasi bagi diri kita untuk jadi sebagaimana dia. Adakah di situ manfaatnya? Manfaat untuk diri kita lah. Boleh saja bagus di situ. Ya bagus. Cuma kalau kita nak gunakan kecantikan itu tadi untuk tujuan-tujuan supaya kita nak riak, betul tak? Supaya kita nak riak ataupun kita kata tak apa nanti aku cantik ramailah followers aku dekat IG macam gitu kan. Kadang-kadang ada orang begitu. Tak apa nanti kalau kita cantik bolehlah kita ambil selfie 24 hours. Ini adalah perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Kalau aku cantik, muka aku bersih macam orang tu tadi kan, yang kita nak sangat jadi macam dia, bolehlah nanti kita upload gambar kita banyak-banyak, jadi model dan sebagainya. Macam-macam lah kita nak. So ini benda yang tidak manfaat dan tidak menguntungkan kita dunia dan akhirat. Sebab itu ia adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-79. Dalam kitab kita ada dinyatakan tentang ayat itu. Nanti boleh muslimah sila rujuk ayatnya yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang apabila ada di kalangan masyarakat pada masa itu yang kita panggil sebagai masyarakat di sekitar Qarun. Tahu Qarun ni bagaimana dia orang yang kaya namun sombong dengan kekayaannya, tidak mahu menginfakkan hartanya, yang mana dia rasa itu adalah milik dia, yang dia pamerkan kekayaan dia. Dia pamerkan kekayaan dia. Tak nak bantu orang lain walaupun sudah diberikan nasihat kepada dia. Namun dia kata apa, ini harta milik saya, buat apa saya nak tolong orang lain? Ini kesombongan yang ada pada Qarun itu tadi. Namun pada masa itu ada di kalangan orang di sekitarnya, mereka nak sangat jadi macam Qarun. Namun mereka ni bukanlah orang yang nak menghilangkan nikmat Qarun itu, tidak. Cuma mereka kata apa? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Alangkah baiknya kalau kita dapat sebagaimana yang ada pada Qarun. Mereka nak jadi macam Qarun tu tadilah untuk urusan yang sedemikian. Jadi di sini, inilah yang dikatakan tidak ada manfaatnya. Nak dapat harta banyak macam Qarun supaya jadi macam Qarun, nak jadi macam itu. Tak. Tapi, beza muslimah, kalau kita nak harta banyak, yang mana harta kita yang banyak itu kita nak guna untuk infakkan di jalan Allah. Ini namanya ada manfaat dunia dan akhirat. Okey, itu beza keadaannya. Sebab ini dikatakan jika kaitannya dengan akhirat. Jika apa yang kita inginkan itu tadi, ia adalah berkaitan dengan akhirat, itulah yang terbaik. Yang mana kita nampak orang itu kaya, Masya Allah kayanya dia. Kita tak ada langsung untuk menghilangkan nikmat kekayaan yang ada pada orang itu. Tetapi kita bahkan berusaha nak jadi kaya sebagaimana dia, namun bukan nak jadi macam Qarun. Tapi bila kita ada kekayaan itu tadi, kita nak menginfakkan harta kita di jalan Allah agar saya boleh dapat bantu orang yang susah, agar saya ni dapat sentiasa bersedekah, agar duit yang saya miliki, saya mampu untuk bantu ramai orang yang memerlukan. Itu tujuan kita nak mengkayakan diri kita. Contohnya saya kata, maknanya di sini ada kaitannya dengan akhirat. Kita nak jadikan kekayaan kita sebagai investment untuk akhirat kita, maka itu adalah yang terbaik. Dan dengki yang seperti ini kebiasaannya, istilah yang digunakan atau yang digunakan pakai di dalam agama kita ialah disebut sebagai ribatah. Disebut sebagai ribatah. Dalam kitab kita juga disebutkan iri. Inilah yang disebut dengan al-ribatah
Dan Nabi SAW menyebutkannya dengan kata iri sebagai kiasan. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan iri untuk kategori yang ketiga ini sebagai iri yang dibenarkan, yang dibolehkan. Tapi bukan dengan maksud kategori pertama dan kedua. Ia hanya sekadar kiasan sahaja. Sebagaimana yang terdapat banyak dalam hadis Nabi SAW. Antaranya di sini saya sebutkan begini hadisnya. Nabi SAW ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi kata begini, Muslimah. La hasada illa fi ithnatain. Hasad itu dia tidak ada melainkan untuk dua perkara. Nabi menggunakan perkataan hasad. Tapi kena ingat, hasad di sini bukan dengan maksud hasad pada kategori pertama dan kedua. Tapi hasad ini dia special sedikit. Maknanya ini dibolehkan. Nabi kata kalau nak ada rasa iri, nak rasa hasad itu tadi boleh. Tapi untuk dua perkara ini. Apakah ia? Nabi katakan begini. Nabi katakan begini. Rajulun pertama, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Pertama, kita lihat seorang lelaki yang Allah berikan Al-Quran kepada dia. Maknanya Allah berikan kepada dia dengan kefahaman pada Al-Quran, kemahiran membaca Al-Quran. Ya, contohnya begitu. Jadi dia fasih baca Al-Quran, mahir sungguh dia baca Al-Quran. Dan lelaki ini dia membaca Al-Quran pada waktu siang dan malam. Sepanjang malam, maknanya siang dan malam ya kita asyik nampak je dengan Al-Quran ya setiap hari kita lihat. Tak renggang dia dengan Al-Quran. Siang-siang hari kita jumpa dia pun dia baca Al-Quran. Malam hari kita nampak dia pun dia masih lagi baca Al-Quran. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Yang menyebabkan apa? Kita rasa jealous dengan dia. Kadang-kadang begitu kan, betul tak? Kita rasa, jealous ni lah dia dengan Al-Quran. Saya ni tak ada masa lah dengan Al-Quran. Begitu keadaannya. So kita rasa cemburu. Kita rasa iri dengan orang itu tadi. Tapi adakah kita nak menghilangkan ke masa dia yang banyak tu dengan Al-Quran? Kita berkata, mudah-mudahan lah, sibuk lah orang tu tak dapat dia baca Al-Quran. Tak ada, kita tak rasa begitu, Muslimah. Ya, kita tak kata, mudah-mudahan hilang suara dia, biar suara dia tak boleh baca Al-Quran. Tak. Itu tak ada. Ya, pada diri kita. Namun di sini yang kita dengkikan, yang kita hasadkan ialah apabila kita lihat orang itu, ya Allah, mampu untuk baca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran siang dan malam, yang menyebabkan kita rasa kita nak jadi macam dia. Yang akhirnya kita pun berusaha menjadi motivasi pada diri kita untuk kita pun aturkan masa kita kan, saya pun nak jadilah macam orang tu siang malam tak renggang dengan Al-Quran. Kita pun akhirnya bila kita nampak orang tu tadi, apa kita buat? Kita pun lihat jadual kita. Kan? Bila masa kita nak letakkan membaca Al-Quran di sela-sela tu kan, pada waktu-waktu untuk kita baca Al-Quran. Ini maksudnya Nabi katakan tadi, dengki yang baik yang menyebabkan kita nak jadi sebagaimana orang itu tadi. Pada seseorang yang mana dia baca Al-Quran siang dan malam. Ada juga insan yang kedua Nabi sebutkan di sini. Siapakah dia? Iaitu warajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan seorang lelaki yang Allah beri harta, maka dia menginfakkannya sepanjang malam dan siang. Ini sebagaimana yang saya berikan contoh itu tadi. Kita nampak ada orang yang Masya Allah, Tabarakallah, kaya orangnya, ya Allah. Ini 7 keturunan makan pun tak habis. Macam tu lah contoh kita katakan. Kayanya dia. Dengan kekayaan dia, Muslimah, adakah dia membazir? Adakah dia menghabiskan duitnya itu kan dengan benda-benda, setiap hari pergi beli beg LV contohnya lah kan. Ada ke orang begitu ya? Mungkin ada lah ya. Setiap hari kita nampak kan dia upload kan, dia asyik beli beg LV je kan. Lepas tu beli rumah banglo pun macam setiap tahun beli rumah banglo. Macam gitulah ya, sebab kaya sangat-sangat. Dia tak begitu orang ni. Namun yang kita nampak, dengan kekayaan dia, setiap hari sepanjang malam dia gunakan harta dia untuk membantu orang yang memerlukan.
dan kita rasa cemburu dengan apa yang dia miliki. Lalu tertanam dalam hati kita ini dengan kecemburuan itu untuk jadi sebagaimana dia. Yang mana kita bekerja siang dan malam juga untuk mendapat kekayaan itu tadi agar kita dapat jadi sebagaimana dia yang mana sentiasa menginfakkan harta kita siang dan malam. Dan Nabi SAW kata apa? Untuk orang yang begini keadaannya, kalau kalian nak dengki, dengkilah. Maksudnya gitu ya. Boleh dengki. Nak dengki tu boleh. Sebab apa kita nak jadi sebagaimana orang itu tadi? Bukan dengan tujuan untuk menghilangkan nikmat orang tersebut. Dan bukan dalam hadis ini sahaja. Ya. Bukan dalam hadis ini sahaja. Ada dalam hadis yang lain. Contohnya hadis kita yang kedua ini. Jika hadis kita yang pertama tadi yang muslimah ada dalam kitab kita. Namun di sini Ustazah tampilkan hadis-hadis yang lain untuk menguatkan perbincangannya. Ya, agar jelas kepada kita bahawa dengki untuk kategori yang ketiga ini adalah dengki yang baik yang dibolehkan. Yang mana Nabi SAW sebutkan ya di dalam hadis itu. Nabi kata apa? Di dalam hadis yang lain ini Nabi sebutkan begini. Dengki itu tidak boleh ada. Ya, la hasada illa fitnatain. Dengki itu tidak boleh hasad atau dengki kecuali pada dua hal. Apa hal itu? Ataupun apa keadaannya? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Pertama, kepada seorang yang dikurniakan Allah harta kekayaan, lalu dia membelanjakannya pada kebenaran. Ini sebagaimana yang terdapat pada hadis kita yang pertama tadi kan muslimah? Yang mana orang itu dia membelanjakan hartanya siang dan malam. Ya, kita dah sebutkan pada hadis kita yang pertama tadi. Namun di sini, Nabi SAW sebutkan dengan satu lagi keadaan yang sedikit berbezalah daripada apa yang terdapat di hadis kita yang pertama. Apa dia? وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يُقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. Kedua ialah dan yang kedua kepada seseorang yang diberi Allah hikmah iaitu ilmu dan dia mengamalkan dan mengajarkannya. Maknanya orang itu dia ada ilmu, dia amalkan ilmunya dan kita nampak kan Masya Allah lah dia dah lah berilmu, kemudian dia beramal dengan ilmunya. Seterusnya bila dah dia beramal dengan ilmu dia, dia ajarkan ilmunya kepada orang lain. Dan kita suka nampak orang yang begitu ya. Masya Allah, tabarakallah, kita pun kata kalaulah saya dapat jadi macam dia. Dan apa yang akhirnya kita buat, kita pun berusaha belajar. Dekatkan diri kita dengan majlis ilmu. Ya, yang mana kita nak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Kemudian kita pun kongsikan ilmu kita dengan orang lain. Itu kita ajarkan kepada orang lain. Contoh kita ajarkan kepada anak kita. Kan mungkin kita nampak ada muslimah yang Masya Allah tabarakallah. Yang sepanjang masa dekat dengan majlis ilmu. Dan dia beramal dengan ilmunya. Lalu dengan ilmunya itu dia dapat mendidik anak-anaknya dengan baik. Lalu kita rasa cemburu ya dengan apa yang ada pada muslimah itu. Iri hati. Namun iri hati ini bukan dengan satu keadaan yang mana kita nak hilangkan apa yang dia miliki. Namun ia menjadi motivasi bagi diri kita ya untuk kita jadi sebagaimana dia. Yang akhirnya kita pun berusaha selalu belajar. Kita berusaha untuk dekat dengan majlis ilmu. Supaya apa? Kita dapat mengamalkan ilmu itu lalu kita pun dapat ajarkan kepada anak-anak kita. Kita nak didik anak-anak kita dengan ilmu yang kita miliki. Maka ini kita kata adalah sesuatu yang baik. Yang menjadi motivasi diri kita untuk menjadi muslimah yang lebih baik. Apabila kita rasa iri dan dengki dengan apa yang dimiliki oleh muslimah itu tadi. Jadi ini yang Nabi SAW sebutkan sebagai dengki yang dibolehkan. Kemudian kita ada hadis yang ketiga yang lebih panjang untuk kita describe situationsnya. Okay, situasi-situasi itu bagaimana keadaannya. Sebab kalau tadi Nabi cuma sebut gitu-gitu sahaja. Tetapi untuk hadis kita yang ketiga ini Nabi describe.
Nabi jelaskan bagaimana situasi dengki itu. Ya, di sini Nabi kata begini. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad melainkan untuk dua perkara. Oh, Masya Allah, kita ada Ustazah Haslinda Hassan dengan kita pada pagi ini. Segannya saya, ya Allah. Terima kasih Ustazah kerana mengunjungi ruangan FB, ruangan kuliah saya ini. Ustazah senior ada di sini ya, Masya Allah, tabarakallah. Jika ada yang silap minta dibetulkan ya Ustazah Haslinda. Mudah-mudahan dapat menjadi satu perkongsian dan nilai tambah untuk saya juga sebagai tenaga pengajar di Masjid Asyakirin. Okey, baik. Di sini ya kita lihat la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad melainkan untuk dua perkara. Iaitu kita lihat begini, apa yang Nabi jelaskan? Rajulun 'allamahu Allahul Quran. Kita ada, Nabi sebut seorang lelaki yang mana dia telah diajari Al-Quran oleh Allah. Maksudnya dia ada ilmu, ya, dengan ilmu Al-Quran itu tadi. Dan apa yang lelaki ini buat dengan ilmu Al-Quran yang dia miliki, yang Allah berikan kepada dia, kita dapati di sini Nabi jelaskan, fahuwa, dia yatsluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lelaki ini setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, ya, dengan ilmu itu, ilmu Al-Quran itu tadi, dia baca Al-Quran tersebut pada waktu malam, pertengahan malam dan juga siang. Maknanya dia bacalah Al-Quran itu siang dan malam. Fasami'ahu jarun lah. Lalu Nabi kata apa? Jirannya mendengar. Ya, dia dengar lelaki ini siang malam, ya Allah, baca Al-Quran, ya. Jadi apa lelaki ini kata? Jirannya kata apa? Faqala laitani utitu mithla ma utiya fulanun fa'amiltu mithla ma ya'malu. Jadi lelaki ini kata apa? Alangkah baiknya jika aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si fulan. Ya, supaya apa? Aku dapat melakukan seperti apa yang dilakukannya. Kemudian seseorang, okey, dia kata begitu. Jadi di sini kita lihat, orang ini dia dengar setiap malam, setiap masa lah senang kita kata, setiap masa, setiap waktu dia dengarnya orang ni baca Al-Quran. Adakah dia rasa dengki yang supaya kata, dia ni ya Allah, siang malam baca Quran, macamlah dia seorang pandai baca Quran. Macam gitu kan. Macamlah dia seorang pandai baca Al-Quran. Bising betul. Kadang ada orang begitu, dia tak suka. Ya, bisinglah asyik baca Quran, dia tak ada benda lain ke nak baca. Adakah orang tu begitu? Ya, sampai kena kata mudah-mudahanlah hilang suara dia tu. Memekak dia baca Quran. Tak. Orang ini, ya, dia dengki ni kan, dia tak begitu. Dia dengki di sini, dengki tu dengki macam dengar ke orang baca Quran, dia baca Quran ya siang malam ya Allah. Hai. Bukan dia tu iri hati, dengki yang nak menghilangkan kedengkian tu tadi, tidak. Tetapi dia bahkan berharap supaya dia boleh beramal sebagaimana lelaki itu tadi. Ini dengki yang dibolehkan sebagaimana yang Nabi jelaskan dengan lebih lanjut. Ungkapan kata dia tadi kan, bila kita nampak ya mungkin teman kita yang muslimah ni, ya Allah, hai, dia selalu baca Quran. Dalam bas kita nampak dia buka apps Al-Quran, dia baca Al-Quran, ya Allah, hai. Tengah tunggu anak kan, nak ambil anak daripada kindergarten contohnya kan, baca Al-Quran lagi, buka apps Al-Qurannya. Kita jangan rasa menyampah muslimah. Kadang-kadang kita ni kadang masalah hati kita ni kan, kata menyampah aku ni, baca baik lah dia tu. Aku duduk sebelah je pun sibuk juga baca Quran kau. Berbual lah dengan kita Kita duduk sebelah dia sibuk baca Qurannya. Macam lah tak ada waktu lain nak baca Quran. Menunjuk lah tu. Kita ni rasa begitu kadang-kadang. Padahal orang tu nak buat baik. Tapi kita pula rasa sedemikian. So kita ni janganlah rasa menyampah ke, benci kan, dengki kan. Mudah-mudahan rosak apps Al-Quran dia tu kan. Kita pun doa begitu. Dengki sangat kita ni dengan orang tu tadi. Tapi kita seharusnya letaklah diri kita ni pada satu keadaan sebagaimana lelaki yang Nabi SAW ceritakan dalam hadis ini. Kita nampak kawan kita baca Al-Quran itu tadi kan, dia buka apps Al-Quran dia, Masya Allah, kita nampak kan, kita duduk sebelah dia baca Al-Quran,
Kita dengar dia baca Al-Quran tu tadi, usaha yang teman kita tu kan, nak kumpul pahala. Dalam hati kita ni, seharusnya kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat jadi sebagaimana dia. Kekuatan sebagaimana dia yang boleh baca Al-Quran di mana saja yang dia boleh. Gitu lebih baik Muslimah. Daripada kita sakit hati, benci kan, sampai kita doa supaya apps Al-Quran dia tu tak berfungsi dan sebagainya. Ini benda yang seharusnya kita elakkan. Dan yang kedua di sini, Nabi SAW sebutkan, ya, Nabi kata apa? Keadaan yang kedua iaitu bila seorang lelaki warajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi faqala rajulun laitani utitu mislama utiya. Faqala rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulanun fa'amiltu mithla ma ya'mal. Keadaan ini sama ya sebagaimana keadaan yang pertama tadi. Yang lelaki yang dia Allah berikan kepada dia dengan ilmu Al-Quran dan dia baca siang dan malam. Lalu jiran dia dengar tadi kan. Kemudian jiran dia doa ataupun berharap di sini nak jadi sebagaimana lelaki itu supaya dia dapat beramal sama. Dan untuk contoh kedua yang Nabi SAW berikan kepada kita di sini, Nabi kata apa? Lelaki yang Allah kurniakan kepadanya dengan harta oleh Allah. Dan dia gunakan harta itu untuk membelanjakannya pada kebenaran. Maknanya dia tak membazirkan duit dia. Ya, yang kita nampak lelaki ini siang dan malam, Masya Allah, Tabarakallah, sentiasa membantu orang lain. Sentiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang mana dengan harta itu menyebabkan orang lain rasa bahagia, orang lain terkeluar daripada kesusahan-kesusahan mereka. Di sini bila kita nampak situasi itu, apa yang kita rasa dalam diri kita? Kita pun kata begini, ya, utiya fulanun. Seandainya aku diberi kurnia sebagaimana si fulan, maka aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukannya. Ini harapannya. Maksudnya begini Muslimah, kalaulah saya ni ada harta yang banyak, ya, harapan kita ni, bila saya ada harta yang banyak, saya akan beramal sebagaimana lelaki yang saya nampak itu tadi, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dia inginkan. Adakah dia mendoakan supaya hilang harta orang itu? Dek ni, ya Allah, siang malam berinfak, tak habis-habis. Asyik muka dia je derma. Tak ada orang lain kat derma. Mudah-mudahan miskin lah dia satu hari. Ini doa kita yang tak baik. Kan dengki tu namanya Muslimah. Ya, itu dengki. Jangan dengki yang sedemikian. Tak elok kita ni. Bila nampak kesenangan orang lain dan orang lain dia buat baik dengan kesenangan-kesenangan yang dia miliki, kita seharusnya berusaha untuk jadi sebagaimana dia. Bukan kita berusaha untuk hilangkan nikmat dia ataupun kita doa yang tak baik untuk nikmat yang dia miliki. Dan di sini ya, saya nak tegaskan walaupun Nabi sebutkan tentang 3 itu tadi. Pertama, Nabi sebutkan tentang orang yang memiliki harta lalu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kedua, orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia dengan kemahiran untuk membaca Al-Quran, lalu dia baca Al-Quran. Dengan kemahiran itu dia baca Al-Quran siang dan malam. Ketiga ialah orang yang mana Allah berikan kepada dia dengan ilmu, dia beramal dengan ilmunya dan dia mengajarkan ilmunya. Ada 3 jenis insan ini yang Nabi kata apa? Boleh untuk kita rasa dengki. Namun di situ, ya, kita dapati bahawa setiap perkara yang baik yang dibuat oleh orang lain tak semestinya tentang 3 perkara ini. 3 situasi ini. Ya, yang mana itu perkara yang baik yang ada kaitan dengan akhirat kita. Jika kita ada rasa dengki, yang mana dengki itu untuk kita jadi sebagaimana orang itu, kan? Maka halnya dibolehkan.
Tak semestinya untuk 3 perkara itu tadi. Yang penting ia ada kaitan dengan tujuan akhirat kita, iaitu amal soleh dan pahala. Bila kita dengki dan kita nak jadi sebagaimana orang itu, ya, tanpa, sekali lagi saya nak tekankan, tanpa ada rasa untuk menghilangkan nikmat ataupun tanpa ada rasa menghiburkan diri kita bila orang itu hilang nikmatnya. Maka dengki yang begini, yang berada pada kategori yang ketiga ini, ianya dibenarkan. Disebut sebagai ghibtah, dengki yang baik. Ya, dan kita juga ada dengki yang keempat. Kategori yang keempat. Sebagai perbincangan kita yang terakhir, ya, Muslimah, untuk pagi ini. Kategori yang keempat ini, apa katanya? Disebutkan begini. Ada orang, ya, dia ada rasa dengki dan dia berusaha menghilangkannya. Dia usaha untuk hilangkan rasa dengki itu. Kemudian dia berbuat baik kepada dia. Ini berbuat baik yang ikhlas, ya, bukan buat baik yang saja-saja nak buat baik. Bukan gitu. Bukan kita nampak orang tu kaya, jomlah kita buat baik dengan dia, supaya nanti kan kalau dia makan dia belanja kita, dia beli apa-apa nanti dia belanja kita kan. Bukan gitu maksudnya. Tapi di sini memang berbuat baik dengan ikhlas. Ya, berbuat baik kepadanya. Lalu kita doakan kebaikan untuk orang ini. Dan bahkan kita menyebarkan kelebihan-kelebihan dia. Selalu kita sebut-sebutkan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang itu. Ya, rasa iri itu tadi, bila kita dah buat baik kepada dia, kita doakan, bahkan kita menyebarkan. Ya, kita menyebarkan kebaikan-kebaikan dia, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang itu tadi. Kan, walaupun pada asalnya kita rasa iri lah. Di sini, rasa iri itu dia berubah menjadi cinta. Ya, ini bukan perkara yang mudah. Rasa iri tadi dia berubah menjadi cinta dan dia lebih menyukai jika saudaranya lebih baik dari dirinya. Dan di sini disebut sebagai tingkat iman yang paling tinggi, ya, Muslimah. Tingkat iman yang paling tinggi. Yang mana kita nampak mungkin kita dengan teman kita ini sama. Maksud saya sama ni lah daripada sudut status kekayaannya, ya, daripada sudut status kebijaksanaannya, sama pandai, sama cantik, sama kaya. Ni macam ciri-ciri orang nak melamar. sama bagus keturunannya, ada 4 perkara, nikahilah wanita kerana 4 perkara itu. Okey, mungkin kita lihat teman kita ni ada 4 ciri itu tadi dan sama dengan kita. Sama cantik, sama bijak, sama kaya kan, sama kaya, kemudian keturunannya sama. Kita kata, dia sama lah dengan kita, mungkin kita jealous. Tapi jealous tu tadi, kita ubah ia menjadi cinta. Bagaimana kita nak ubah ia menjadi cinta? Ya, dengan kita berbuat baik dengan dia. Sama-sama baik, ikhlas tadi, ya. Bukan baik ada udang di sebalik mi, ya. Bukan, ya. Di sini baik, betul-betul baik lah. Kemudian kita doakan kebaikan-kebaikan untuk dia dan kita sebarkan kebaikan-kebaikan dia. Itu, dia pandai tau, belajarlah dengan dia. Macam tadi bagus tau, ilmu dia gini-gini. Padahal kita pun sama juga. Kita tak kata, belajar dengan saya, jangan belajar dengan dia. Kita tak kata gitu. Ya, kita kata, belajar dengan saya ni pandai daripada dia. Kita tak kata begitu, Muslimah. Tapi kita sebarkan kebaikan dia. Belajarlah dengan dia baik juga, dia bagus juga. Ya, ilmu dia sama. Bahkan dia lebih baik daripada saya. Kita kata sedemikian. Itu bukan mudah, Muslimah, untuk kita katakan begitu. Bila kita ada teman yang sama dengan kita. Ya, bukan mudah. Ini kita kata tingkat keimanan yang paling tinggi. Bahkan kita kalau boleh nak dia lebih baik daripada kita. Kalau dia pandai, biar dia lebih pandai daripada kita. Kalau dia kaya, biar dia lebih kaya daripada kita. Kalau dia cantik, biar dia lebih cantik daripada kita. Kalau dia ada keturunan yang baik, biar keturunannya lebih baik daripada keturunan kita. Dia keadaannya sedemikian. Ya, kalau dia ada pangkat, biar pangkatnya lebih bagus daripada kita. Ini yang kita nak doakan untuk dia. Yang mana kita sedikit pun kita rasa tidak ada benda yang menggugat diri kita. Bahkan kita nak yang terbaik untuk orang itu tadi. Kan? Mungkin kita sebagai seorang guru contohnya, ya, saya kata ginilah, kita mungkin ada seorang guru. Kemudian pada suatu masa murid kita yang kita ajar dulu, ya, dia menjadi lebih baik daripada kita. Ataupun dia jadi sama level dengan kita. Dulu kita ajar dia. Tapi kemudian pada satu masa dia selevel dengan kita. Masya Allah, tabarakallah di situ. Adakah kita nak kata, ingat dulu aku yang ajar dia. Kita bukan dulu, saya yang ajar dia. Kalau bukan kerana saya, tak jadi pandai dia macam saya. Kita tak kata begitu, Muslimah. Tetapi bahkan kita mendoakan yang terbaik.
Ya, kita doakan yang terbaik. Mungkin ada student-student kita kata, Ustazah doakan saya jadi macam Ustazah. Kita tak kata gitu. Kita kata kepada dia, saya nak awak jadi lebih baik daripada saya. Jangan jadi sebagaimana saya, tapi jadi lebih baik sebagaimana saya. Lebih baik daripada saya, lebih baik daripada saya. Itu yang kita hendak. Mungkin ada student-student kita datang kan, kata, ataupun mungkinlah kalau kita tak nak, kita nak apply pada kehidupan kita, mungkin ada orang datang, kau pandai masak ya Allah Zah, pandai kau masak Zah, ya Allah, hai, kau doa lah aku jadi bagus masak macam kau. Kita kata, tak, mudah-mudahan kau jadi lebih bagus daripada aku masak. Aku nak macam tu. Jangan jadi macam aku, tapi kau lebih bagus daripada aku. Itu yang kita hendak. Bila kita ni ada muamalah sesama manusia, begitu keadaannya. Dan ini yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu Nabi kata apa? La tahasadu. Jangan kalian saling berdengki. Kenapa? Kerana bila kita hilang rasa dengki kita ini, yang mana kita sentiasa nak orang lain lebih baik daripada kita, di sinilah akan adanya cinta sesama kita. Yang tak ada rasa nak hilangkan nikmat orang lain, yang tak ada rasa kita ni nak supaya orang tu jadi teruk, jadi jatuh dan sebagainya, tak ada langsung. Walaupun kita rasa tadi samalah kita dengan dia, kita mungkin jealouskan sikit tu, biasalah manusia jealous sikit-sikit ni, tapi kita hilangkan langsung benda tu, lalu kita ubah ia menjadi cinta, yang mana kita nak orang itu jadi lebih baik daripada kita. Ini tingkat keimanan yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi. Jadi di sini muslimah, kita nak rumuskan tentang hal ini. Kita ada 4 kategori. 4 kategori dengki. Ya, maknanya habis perbincangan kita tentang dengki pada pagi ini. Kategori yang pertama, yang paling keji, paling buruk kerana ia adalah perbuatan iblis. Jadi, jangan sesekali kita berada pada kategori yang pertama. Kategori yang kedua, walaupun tadi ada pendapat, contoh pendapat daripada Al-Hasan rahimahullah kata tak dosa. Namun, saya tetap nak pangkah kategori yang kedua. Kerana ia kalau tidak dikawal, ia tidak dijaga, boleh menyebabkan kita masuk kepada hal-hal yang tidak diingini. Ya, maksudnya dia akan bawa kita kepada dengki yang kategori pertama. Tak mustahil muslimah, bila kita berada pada kategori yang kedua, kenapa saya kata jangan? Kerana ia boleh bawa kita masuk kepada kategori yang pertama. Kerana kebiasaannya kita ni dia selalunya bermula daripada yang kecil, yang sikit-sikit, yang biasa-biasa. Ia akan masuk kepada yang lebih dahsyat, yang luar biasa. Dia begitu. Apa pun yang kita buatlah di atas muka bumi ini, dia bermula daripada sikit. Kecil, biasa. Akhirnya dia akan menaik. Apa pun kita buat, dia akan meningkat. Baik ataupun buruk. Jadi perkara yang buruk ini, walaupun kita kata dia mula daripada kecil, dia mula pada biasa-biasa sahaja, dia boleh masuk pada yang lebih dahsyat. Maka terbaik tinggalkan. Jadi kita ada dengki yang dibolehkan. Ya, dengki pada kategori kita yang ketiga tadi dah saya jelaskan dengan panjang lebar. Dengan hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bolehnya ada dengki itu. Yang Nabi gunakan perkataan dengki sebagai kiasan kepada hal yang Nabi SAW nak sebutkan. Iaitu kita rasa iri, tapi bukan dengan niat untuk menghilangkan nikmatnya, tetapi nak jadi sebagaimana dia. Ya, nak jadi sebagaimana dia, yang memberikan motivasi pada diri kita untuk jadi sebagaimana dia. Seterusnya kita ada tingkat yang paling tinggi daripada yang ketiga. Yang seharusnya bagi saya kita perlu berusaha untuk berada pada tingkat yang keempat, iaitu kategori yang keempat di sini. Yang mana kita sama levelnya, sama keadaannya, sama situasinya. Dan kita nak kawan kita, saudara kita itu lebih baik daripada kita. Dan ini mungkin berlaku dalam ahli keluarga kita, adik-beradik kita kan. Sama pandai kita dengan abang kita, dengan adik kita. Dan kita nak adik kita lebih baik daripada kita, sama-sama pandai baca Al-Quran, mungkin kita jealous lah situ, alamak pandai pula adik aku lebih daripada aku ya. Alhamdulillah, doakan yang baik-baik untuk dia, bahkan kalau dia lebih baik daripada kita, Masya Allah, Tabarakallah, itu adalah kebahagiaan kita.
ia berlaku pada sesiapa sahaja muslimah. Ya, tak kira teman kita, ahli keluarga, saudara ke apa, sesiapa lah, satu kerja, satu tempat kerja, satu tempat pengajian, apa pun keadaan dan situasinya, jika kita berusaha untuk jadi yang keempat ini, Masya Allah tabarakallah, itulah yang terbaik untuk kehidupan kita. Kerana apa? Dengki itu kita ubah ia menjadi cinta. Dan itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW, ya, umat baginda SAW, yang mana kita ini saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Ya, saya tak tahulah. Nak tutup ke macam mana? Sebab tadi mungkin admin lupa nak beritahu pada saya. Sama ada dia nak muncul ataupun dia tak muncul. Kalau dia tak nak muncul, saya kalau boleh nak tutup. Dia pun beritahu Afwan dia tak boleh muncul. Okey. Terima kasih atas makluman yang diberikan. Dan saya kira ataupun ada soalan. Ada tak soalan daripada audience? Mungkin saya boleh ambil satu ataupun dua. Satu sajalah, saya boleh ambil satu saja. Soalan? So, saya ada perkara yang nak diuruskan selepas ini. Ada tak soalan daripada jemaah muslimah kita yang ikuti pengajian pada pagi ini? Ada ke tidak? Oh, di mana boleh beli kitab ini Ustazah? Saya nak ikut belajar dengan Ustazah. Okey, kitab ini mungkin boleh dibeli di Muslim Media. Ya, siapa tadi namanya? Tutup pula. Siapa ni namanya? Ni. Puan Kamaria, buku ni boleh dibeli di Muslim Media Bookstore di Masjid Kasim. Wisma Indah Masjid Kasim. Bukan Masjid Kasim ya. Kedai buku itu terletak berdekatan dengan Masjid Kasim lah, satu bangunan. Jadi kalau nak beli boleh ke sana untuk dapatkan. Atau mungkin boleh call dulu ya Muslim Media Bookstore. Tanya terlebih dahulu sebelum ke sana lah, sebab mungkin takut tinggal Jurong ke jauh kan, nak pergi di kawasan Kembangan sana jauh. Jadi call dulu jika ada, mungkin boleh diminta disimpankan untuk kita, ataupun sebab tak silap saya untuk musim-musim COVID ni mereka ada delivery ke rumah ya kitab itu, ada charge-nya lah, it's not free delivery. Mungkin boleh ditanyakan berapa harga penghantaran ke rumah. Jika rasa jauh nak pergi kan, jauh tu kalau nak jalan ke sana pun agak-agak naik Grab tu dah berapa kalau jauh tu. Okey, baik, ada apa-apa soalan yang lain? Kalau tidak kita tutup selain daripada soalan tentang kitab itu. Semuanya Alhamdulillah, ya terima kasih perkongsian ilmu yang bermanfaat pagi ini. Ya, sama-sama. Kak Zah juga, jazakillahu khairah Ustazah, ya wa iyak. Ya, Alhamdulillah, syukran. Ya, sama-sama Kak Norma. Baik, jika tidak ada apa-apa yang muslimah, saya ucapkan terima kasih di atas masa yang diberikan ya pada pagi ini untuk bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Walaupun saya tahu ya perbincangan kitab ini pernah dibawa di Masjid Al-Muttaqin, tapi nampaknya audience kita dia tak lari, audience yang sama. Saya amat bersyukur jugalah ya. Azfar contohnya di sini tiada soalan. Yang juga turut mengikuti kuliah kita di Masjid Al-Muttaqin, tapi masih juga tak jemu untuk ikuti perbincangan yang sama. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih ya kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nikmat kesihatan dan juga nikmat kelapangan masa untuk kita bertemu di sesi yang akan datang, iaitu di bulan Disember. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.